PKP akan dinilai semula khusus negeri catat peningkatan kes COVID-19. Kajian semula Perintah Gaji Minimum 2020 sedang dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Sabtu 1 Mei 2021 bersama saya Norlela Muhammad Nur dan rakan jurubahasa isyarat Syarmizi Muhammad Rashid. Setia bersama kami mengikuti perkembangan berita seluruh negara. Saudara, lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan perkembangan Sabah bersama Rita Aloysius Malik. Antara tumpuannya rampasan minyak masak bersubsidi. Seterusnya, kita ke Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Dan antara fokusnya, solat sunat Aidilfitri dibenarkan di masjid dan surau negeri itu. Dan akhir sekali kita ke Perlis bersama Ahmed Iqbal Arif Yaakob yang akan membawakan laporan peruntukan kerajaan negeri bagi pembelian tablet. Semuanya dalam lintas langsung negeri-negeri. Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa akan dinilai semula khususnya negeri-negeri yang sedang mengalami peningkatan mendadak kes positif COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan langkah tersebut penting untuk memastikan SOP yang berkuat kuasa dan tindakan diambil berkesan untuk membendung penularan COVID-19 yang terus meningkat dalam negara dan seluruh dunia. Kerajaan menggunakan sistem amaran awal dikenali Hotspots Identification for Dynamic Engagement atau HIDE bagi mengenal pasti lokasi atau premis berisiko. Premis yang dikesan telah dilawati mereka yang positif akan diarah tutup. Tambah beliau, pendekatan ini selari keputusan kerajaan mengawal dan membendung penularan COVID-19 secara bersasar. Pemantauan juga dilakukan setiap hari bagi mengenal pasti lokasi tumpuan awam yang berisiko tinggi. Tan Sri Muhyiddin turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi SOP dan menjauhi tempat yang sempit serta sesak bagi melindungi diri dan orang ramai. Susulan PKP di 5 daerah di Kedah, semua aktiviti khas bulan Ramadan di masjid dan surau dalam kawasan zon merah di 5 daerah tersebut tidak dibenarkan berkuat kuasa hari ini. Begitu juga solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau di zon merah. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Muhammad Yusri Mat Daud bagaimanapun berkata, solat fardu dan Jumaat di 5 daerah itu yang dikategorikan zon merah dibenarkan dengan 50 jemaah. Menerusi kenyataan, aktiviti khas Ramadan seperti majlis berbuka puasa, moreh, sahur, program tadarus Al-Quran dan Qiyamul Lail tidak dibenarkan di daerah berkenaan iaitu Kota Star, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baharu dan Baling. Namun, aktiviti khas Ramadan masih dibenarkan di daerah lain yang dikategorikan zon hijau, kuning dan jingga dengan tempoh minimum. Secara keseluruhan, masjid dan surau hanya dibuka 1 jam sebelum waktu solat fardu, manakala 1 jam 30 minit sebelum waktu solat Jumaat dan ditutup selepas solat disempurnakan. Arahan pelaksanaan aktiviti keagamaan di masjid dan surau di Kedah dalam tempoh PKP ini dikeluarkan berdasarkan kebenaran mengimarah masjid dan surau serta kenyataan media Menteri Kanan Pertahanan semalam.
Berkuat kuasa hari ini, 4 bazar Ramadan di Johor dihentikan operasi. Penutupan itu melibatkan 163 peniaga di Bazar Ramadan di Kampung Pasir, Bazar Ramadan Mat Kempas dan Bazar Ramadan Jalan Belatuk Taman Saintex, Johor Bahru serta Bazar Ramadan Lok Heng, Kota Tinggi. Kenyataan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ayub Jamil memaklumkan kesemua 4 bazar itu diarah tutup hasil laporan diterima Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Hotspots Identification by Dynamic Engagement Bank Negara yang mengesan ancaman penularan jangkitan COVID-19 di lokasi berkenaan. Walaupun Bazar Ramadan Kampung Pasir tiada kes dilaporkan dalam kalangan penduduk, namun telah dikunjungi penduduk pelbagai tempat, terutamanya dari kawasan bandar menghalus Kudai kerana lokasi strategik di tepi jalan utama. Sementara itu, Bazar Ramadan Mat Kempas 26 kes dilaporkan di kawasan berhampiran, terdiri kes sporadik dan pelbagai kluster. Manakala Bazar Ramadan Jalan Belatuk Taman Saintex, 4 kes direkodkan di kawasan berhampiran. Semua kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari terakhir. Sementara itu di Perak, susulan penutupan Bazar Ramadan Nenas di Kampung Selabak, Teluk Intan, Kerajaan Negeri sedang melihat keperluan untuk membantu peniaga terlibat. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, keperluan bergantung keputusan Kementerian Kesihatan KKM. Sebenarnya saya sedang mengusul untuk melihat sekiranya mereka tidak dibenarkan berniaga sehingga ke akhir bulan Ramadan ini, kita akan lihatlah apa jenis bantuan yang boleh kita hulurkan kepada 30 orang peniaga yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Khatam Al-Quran Wanita Perak, anjuran Pertubuhan Kebajikan Wanita Erat Perak di Ipoh. Semalam, kerajaan mengarahkan operasi perniagaan di 22 bazar Ramadan di 7 negeri, termasuk Bazar Ramadan Bazar Nenas Kampung Selabak, berikutan terdapat penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pengunjung bazar. Ini pula usaha memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP di Bazar Ramadan dan Aidilfitri sekitar Lembah Klang. Ke arah itu, pihak polis akan mengambil pendekatan dengan menggunakan drone. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, drone PDRM berkenaan digunakan untuk memantau SOP dari udara, berikutan kesukaran untuk memantau SOP di kesemua bazar. Penggunaan drone dalam masa sama mampu memberikan gambaran jelas sama ada penjarakan fizikal di sesetengah bazar dipatuhi atau sebaliknya. Beliau menyatakan demikian ketika melawat Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi, Kuala Lumpur awal pagi tadi. Segala video dan gambar akan dirakamkan dan boleh dilihat di pusat operasi unit drone yang ditetapkan. Tempahan untuk suntikan vaksin AstraZeneca akan dibuka esok bermula 12.30 hari menerusi laman sesawang vaksincovid.gov.my. Tempahan itu bagaimanapun hanya untuk penduduk Kuala Lumpur dan Selangor. Menerusi Twitter, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, selepas pemohon memilih pusat pemberian vaksin PPV dan tarikh, mereka akan diberi notifikasi waktu janji temu menerusi MySejahtera atau SMS. PPV bagi vaksin AstraZeneca adalah UKM, Pusat Dagangan Dunia KL dan Pusat Konvensyen Ideal Shah Alam. Vaksin tersebut adalah terhad dan diberi berdasarkan siapa cepat. Ia dibuka kepada 268,000 individu pertama dan jika berjaya, vaksin tersebut akan diperluaskan ke negeri lain. Janji temu pertama dijangka pada Rabu 5 Mei. Sebelum ini, Khairi memaklumkan vaksin AstraZeneca hanya akan diberi kepada individu yang mahu mengambilnya atau secara sukarela. Keputusan dibuat setelah mengambil kira kebimbangan masyarakat terhadap kesan sampingan vaksin buatan United Kingdom itu.
Kajian semula Perintah Gaji Minimum 2020 sedang dijalankan bagi memastikan ia kekal relevan dengan keadaan sosio-ekonomi semasa. Untuk itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap semua pihak yang ingin menyuarakan pandangan dan cadangan boleh mengambil bahagian dalam platform yang disediakan. Selain itu, kerajaan juga dalam proses untuk menambah baik dan meminda undang-undang perburuhan, contohnya Akta Kerja 1955, dengan meluaskan skop pemakaian pada semua pekerja dalam sektor swasta tanpa mengira had gaji, memanjangkan cuti bersalin kepada 90 hari dan pemberian cuti paternity selama 3 hari. Menambah baik amalan kerja dan kehidupan yang lebih seimbang, work-life balance, melalui pengurangan waktu bekerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam selain memperkenalkan aturan kerja fleksibel. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat khas sempena Hari Pekerja dengan tema Pembudayaan Norma Baharu dalam Dunia Pekerjaan Sejagat. Perdana Menteri turut memaklumkan pindaan Akta Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446 telah dilaksana dan dikuatkuasakan selain penggubalan Ordinan Darurat Pindaan 2021 selaras dengan proklamasi darurat bagi membendung penularan wabak COVID-19, terutama yang melibatkan kluster penginapan pekerja. Melalui ordinan darurat ini, pemakaian Akta 446 juga telah diperluas ke Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan sehingga 16 April, lebih 30,000 orang telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program kerja jangka pendek MyStep. Daripada jumlah berkenaan, hampir 28,000 pemohon telah ditempatkan di sektor awam, manakala selebihnya di syarikat berkaitan kerajaan GLC dan rakan strategiknya. Pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan dalam memastikan rakyat Malaysia mempunyai peluang pekerjaan yang luas, antaranya menyediakan penghematan pekerjaan dan pemadanan kerja melalui portal penghematan pekerjaan negara My Future Jobs, One Stop Center, Upskill Malaysia, HRDF Placement Center HPC dan Karnival Pekerjaan secara bersasar. Inisiatif berkenaan bakal mengurangkan jumlah pengangguran, khususnya dalam kalangan lepasan universiti dan golongan muda yang lain. Perdana Menteri turut memaklumkan warga pekerja dianggap sebagai barisan hadapan bidang ekonomi dan pembangunan negara yang mempunyai tugas yang sangat penting untuk mencapai kemakmuran. Bagai telur di hujung tanduk, itu perumpamaan menggambarkan realiti tugas Pasukan Unit Talian Hidup Sabah Electricity Sdn Bhd SESB yang penuh mencabar. Unit berkenaan diwujudkan pada tahun 2012 sebagai inisiatif SESB memastikan bekalan elektrik di seluruh Sabah terus stabil. Sempena Hari Pekerja, ikuti laporan wartawan Salih Jikri yang berkesempatan menyelami tugasan pasukan tersebut di pencawang masa utama PMU SESB Kimanis Papar. Sedikit kesilapan boleh menggadai nyawa. Betapa besarnya risiko yang dihadapi 10 petugas unit talian hidup Jabatan Talian Penghantaran SESB setiap kali menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan atau penggantian peralatan yang rosak di menara talian penghantaran seluruh Sabah. Namun, tugas dilaksana dengan baik kerana mendapat latihan kompetensi dari Kanada dan Amerika Syarikat yang diiktiraf peringkat antarabangsa. Peranan unit talian hidup ni adalah lebih kepada menjalankan kerja-kerja senggaraan dalam keadaan live, dalam keadaan hidup, tanpa memerlukan penutupan bekalan lah. Yang mana ini dapat memberi kesan kepada pengguna SESB.
Kimanis Power Sendirian Berhad merupakan antara lokasi penyelenggaraan petugas unit ini yang merupakan pengeluar tenaga bebas terbesar di Sabah dengan kapasiti 285 megawatt yang menyalurkan tenaga ke sistem grid Sabah melalui PMU Kimanis dengan rangkaian talian penghantaran 132 kV membabitkan jarak hampir 1,300 km di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Kerja ini amat krusial, amat penting bagi SSB. Ini adalah penjana yang terbesar di Sabah. Sekiranya kita shutdown, yang memerlukan hampir 300 megawatt, 285 megawatt akan terpaksa dihentikan. Pekerjaan ini memang sangat berisiko. Tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. So, majikan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami diberi latihan yang secukupnya. Dan peralatan-peralatan yang kami ada ni pun semua peralatan-peralatan yang memang didesain khas. Bukan hanya berhadapan bahaya rejatan elektrik bervoltan tinggi, malah berisiko jatuh ketika menjalankan penyelenggaraan di menara setinggi 30 meter yang mengambil masa sehingga 9 jam. Perubahan cuaca dan keadaan bentuk muka bumi juga antara cabaran mereka. Petugas mengakui tanggungjawab mereka memerlukan keberanian serta kekuatan mental dan fizikal. Semangat berpasukan juga penting agar tugas berjalan lancar dan keselamatan semua petugas terjamin. Banyaklah yang rintangan yang perlu kami lalui, terutama sekali cuaca, perjalanan yang naik bukit sambil kita bawa barang alat-alat yang kita gunakan untuk buat kerja. Pakai baju yang konduktif, kerja di tempat tinggi yang banyak barang yang mau jaga lah. Safety itu yang betul-betul lah mau jaga betul. Mereka umpama wira tidak didendang. Mereka sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan terbaik, sungguh pun mempertaruhkan nyawa demi memenuhi harapan seramai 643,003 pelanggan SESB di seluruh Sabah. Kita mengeluh dan marah apabila bekalan elektrik terputus di kediaman kita. Tetapi, pernahkah kita bertanya kepada mereka bagaimana tugasan mereka risiko jatuh berada di tempat tinggi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu? Fikir-fikirkan. Salih Jikri untuk RTM. Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertua Negeri YDP Pulau Pinang ke-8 dalam majlis penuh istiadat di Dewan Seri Pinang, Georgetown menggantikan Tun Abdul Rahman Abbas yang telah berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Negeri selama 20 tahun. Tun Ahmad Fuzi, 72 tahun, mengangkat sumpah jawatan. Kemudiannya menandatangani surat sumpah disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Tun Abdul Majid Tun Hamzah dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Dato' Abdul Razak Jaafar. Terdahulu, Tun Ahmad Fuzi memeriksa barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada 3 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat yang diketuai Meja Muhammad Farhan Abdul Razak. Dilahirkan di Sungai Bakap, Pulau Pinang pada 1949, Tun Ahmad Fuzi menyertai perkhidmatan diplomatik dan pentadbiran negara pada tahun 1972 dan pernah berkhidmat dalam pelbagai kapasiti termasuk Ketua Setiausaha di Kementerian Luar Negeri sehingga 2009. Beliau turut dikurniakan darjah kebesaran negeri iaitu darjah utama Pangkuan Negeri DUPN yang membawa gelaran Datuk Seri yang disampaikan kepada beliau oleh Ketua Menteri Chow Kun Yew pada istiadat hari ini. Baiklah, untuk laporan cuaca semasa kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Silakan Rashdam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut.
Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia kecuali di Pulau Pinang yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Baiklah saudara, lintas langsung negeri kami mulakan dengan perkembangan dari Sabah. Antara tumpuannya pembongkaran penyelewengan minyak masak bersubsidi. Terus saja kita bersama Rita Olusius Malik di sana. Silakan Rita. Terima kasih, selamat petang dan salam sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sandakan berjaya membongkar kegiatan penyelewengan minyak masak paket bersubsidi di sebuah stor haram tidak bernombor sekitar Batu 15 Sandakan Khamis lepas. Serbuan dijalankan kira-kira 2.30 petang hasil intipan selama seminggu. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN HEP Cawangan Sandakan, Muhammad Hashim berkata 1,700 kilogram minyak masak dan sebuah lori 5 tan dirampas dengan jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM20,000. Seorang lelaki tempatan berusia 45 tahun dipercayai pemilik stor tersebut turut ditahan untuk membantu siasatan. Muhammad Hashim berkata stor haram itu yang dipercayai beroperasi sejak 6 bulan lalu didapati menjalankan aktiviti pembungkusan semula minyak masak paket 1 kilogram yang dibotolkan dan dijual dengan harga industri yang lebih mahal. Ketika ini harga industri bagi sekilogram minyak masak cap helang ialah RM7.90 manakala harga subsidi RM2.50 sekilogram. Siasatan awal ini dia untuk menjual di pasaran tempatan dan kita akan kemungkinan dia akan ekspor ke Filipina dan pihak kita akan menjalankan secara lanjut lah. Muhammad Hashim berkata demikian kepada media di stor eksibit KPDN HEP Sandakan di Sandakan. Siasatan awal mendapati suspek mendapat bekalan dari sebuah kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi di daerah ini. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 menyimpan barang kawalan berjadual di tempat yang tidak mendapat kebenaran dari pengawal bekalan.
Siasatan turut dijalankan terhadap pembekal minyak masak bersubsidi berkenaan. Sementara itu, Muhammad Hashim memaklumkan sepanjang Januari hingga April, KPDN HEP Sandakan telah melaksanakan 2,466 pemeriksaan premis dan menghasilkan 60 kes melibatkan rampasan bernilai RM90,503.70 atas pelbagai kesalahan di bawah Akta KPDN HEP. Selain itu, 70 aduan orang awam juga berjaya diselesaikan. Golongan pekerja merupakan aset penting negara. Justru dalam kesibukan melawan pandemik COVID-19, kebajikan tenaga kerja tidak pernah diabaikan. Ini terbukti apabila pihak berkuasa mengambil tindakan pantas bagi mengekang jangkitan pandemik COVID-19 di tempat kerja. Pelaksanaan Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 Akta 446 EO 446 berkuat kuasa 26 Februari lalu antara langkah relevan membendung penularan pandemik di kawasan kediaman pekerja. Sempena Hari Pekerja, kita ikuti kupasan wartawan Mazrona Kelinggalan mengenai pelaksanaan akta ini oleh Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah. Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 Akta 446 EO 446 bertujuan mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja. Akta ini dikuatkuasa kerana kluster penginapan pekerja merupakan antara penyumbang terbesar peningkatan kes COVID-19. Sejak awal April lalu, JTK Sabah giat melaksanakan operasi penguatkuasaan pematuhan di kawasan penginapan pekerja bersama beberapa agensi berkaitan, antaranya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Kesatuan Hal Ehwal Pekerja, Jabatan Imigresen dan pihak berkuasa tempatan. Kluster yang paling besar yang melibatkan pandemik COVID-19 ini adalah daripada kluster penginapan perumahan pekerja. Disebabkan itulah, maka Akta Darurat Penginapan Perumahan ini telah diperluaskan ke Sabah dan juga Sarawak. Oleh itu, JTK Sabah bersama-sama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang lain mengadakan operasi bersepadu melakukan siasatan kepada perumahan-perumahan yang didiami oleh pekerja-pekerja di negeri Sabah ini. Sepanjang 2 minggu penguatkuasaan akta tersebut di negeri ini, seramai 445 majikan telah diperiksa melibatkan 5 sektor utama iaitu pertanian, perhutanan dan perikanan, pengkuarian, pembinaan, pembuatan dan aktiviti perkhidmatan. Dalam tempoh sama, 1,688 unit penginapan pekerja melibatkan 13,399 pekerja telah diperiksa. Sebanyak 2,296 notis mengikut kesalahan dan 2,612 notis arahan pematuhan dikeluarkan. Kesalahan yang dikesan membabitkan pelbagai seksyen, antaranya Seksyen 24D, penginapan tidak mempunyai perakuan penginapan, Seksyen 24E, gagal memberikan notis menduduki, Seksyen 24H, penginapan tidak mematuhi undang-undang pihak berkuasa tempatan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda sehingga RM200,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali atau kompaun sehingga RM100,000 untuk setiap kesalahan. Semua majikan yang ada di negeri Sabah ini yang menyediakan penempatan kepada pekerja mereka, pertama sekali berhubunglah dengan Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sabah supaya memohon untuk mendapatkan perakuan penginapan. Kerana dengan perakuan penginapan itulah maka JTK akan dapat membantu mereka dalam tempoh-tempoh tertentu mematuhi perkara-perkara yang perlu. Sesungguhnya keberkesanan akta ini dalam memutuskan rantaian pandemik memerlukan kerjasama pelbagai pihak, khususnya majikan yang turut bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal lebih selesa untuk pekerja masing-masing. Sementara itu, golongan pekerja juga perlu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP sejajar dengan tema Hari Pekerja tahun ini, pembudayaan norma baharu dalam dunia pekerjaan sejagat. Mazrona Kalinggalan, Berita RTN.
Penduduk Sabah khususnya masyarakat Kadazan, Dusun dan Murut diajak menghayati tema sambutan Pesta Keamatan tahun ini, Keamatan Tanpa Sempadan Demi Keamanan dan Perdamaian. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri merangkap timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pemilihan tema itu sesuai dengan situasi semasa yang mengajar kita bersyukur dengan setiap pemberian rezeki dan anugerah yang dikurniakan. Hari ini kita melancarkan Pesta Keamatan Peringkat Negeri. Kehadiran kita mengikut SOP dan kita menyiarkannya melalui online dan kita berkongsi kepada kawan-kawan kita di luar sana. Bercakap kepada media selepas merasmikan pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri ke-61 di Hongkod Koisaan KDCA Penampang. Datuk Dr. Jeffrey berkata beberapa upacara penting mula diperkenal tahun ini iaitu Sogit Pi Babasan dan Seed Survival selain acara sedia ada seperti pertandingan sugandoi dan unduk ngadau. Walaupun diraih secara maya, Datuk Dr. Jeffrey berkata Pesta Keamatan yang menjadi asas utama keamanan, perdamaian dan kesatuan, penduduk perlu terus memartabatkan adat istiadat dan budaya serta mengekalkan bahasa ibunda. Majlis perasmian Pesta Keamatan 2021 Peringkat Negeri diserikan dengan upacara magavau, penyerahan benih Seed Spirit Revival, gimik mengetam padi, pelancaran buku Keamatan Our Sacred Festival dan persembahan nyanyian daripada Perbadanan Pinjaman Sabah. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah berjaya menghasilkan e-kompilasi rancangan pelajaran tahunan RPT untuk menjayakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan berkesan. RPT berkenaan merupakan satu inovasi JPN Sabah untuk melancarkan sesi pembelajaran sekaligus memudahkan ibu bapa memantau perkembangan pendidikan anak-anak. Majlis Pelancaran E-Kompilasi Rancangan Pelajaran Tahunan RPT JPN Sabah disempurnakan Menteri Tugas-Tugas Khas Merangkap Exco Pendidikan Negeri Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dengan adanya RPT, Rancangan Pelajaran Tahunan yang diusahakan oleh Jabatan Pelajaran ini, maka ia akan memudahkan anak-anak kita kerana RPT ini boleh diakses atau dicari, dirujuk oleh ibu bapa sendiri. Dan ini juga akan memudahkan para guru, khususnya guru-guru yang baru. Datuk Arifin berkata demikian selepas melancarkan e-kompilasi RPT Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di Wisma Pendidikan Sabah, Kota Kinabalu. E-kompilasi RPT ini akan membantu guru melaksanakan PDPR secara terancang dan memenuhi dokumen penjajaran kurikulum 2.0 tahun 2021. Ia sekaligus akan mengurangkan risiko keciciran pelajar akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Sabah merupakan negeri pertama melancarkan e-kompilasi RPT ini. Ia juga boleh dijadikan rujukan untuk sesi pembelajaran bersemuka. Konsert mini Sabah VFM yang jelung kali bersiaran secara langsung menerusi Facebook dan siaran radio Sabah VFM berjaya menarik tontonan 2,700 orang. Program ini memberi peluang kepada penyampai radio Sabah VFM menonjolkan bakat nyanyian sekaligus menjadi penyampai serba boleh ketika ke udara. Konsert mini Sabah VFM ini merupakan acara kemuncak sambutan hari ulang tahun RTM ke-75 dan ulang tahun orkestra RTM ke-60 di Sabah. Program ini dijayakan oleh gabungan penyampai unit pelbagai bahasa Sabah VFM iaitu Kadazan, Cina, Inggeris, Dusun, Murut dan Bajau. Harapan saya program ini seumpama begini harus diteruskan dan semoga para penonton terhibur dengan mini konsert ini menerusi Facebook Sabah VFM. Penganjuran konsert mini ini hanya melibatkan tenaga kerja RTM sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Selamat menyambut Hari Pekerja. Jaga diri dan sentiasa patuhi SOP. Kembali bersama Norlela, silakan. Rita, terima kasih. Baiklah, solat sunat Aidilfitri dibenarkan di masjid dan surau yang berdaftar di bawah Majlis Islam Sarawak. Untuk laporan penuh dan perkembangan lain dari Bumi Kenyalang, langsung kita bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Silakan.
Terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam hormat. Solat sunat Aidilfitri dibenarkan di masjid dan surau yang berdaftar di bawah Majlis Islam Sarawak MIS di seluruh negeri tahun ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, walau bagaimanapun prosedur operasi standard SOP masih perlu dipatuhi sama seperti garis panduan solat fardu dan solat tarawih sedia ada. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata lagi, Sekretariat MIS akan mengeluarkan garis panduan terkini pada minggu depan untuk disampaikan kepada semua pengurusan masjid dan surau seluruh negeri. Antara SOP yang diberi penekanan ialah pencarakan antara jemaah, imbasan suhu dan membawa sejadah sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penyampaian dana pengurusan masjid dan surau kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai di Masjid Darul Hana di Kuching. Jelas beliau lagi, jemaah yang hadir juga tidak dibenarkan untuk membawa makanan seperti kelazimannya kerana tiada sebarang jamuan dibenarkan selepas solat sunat Aidilfitri. Namun demikian, sekandanya jemaah surau atau masjid ingin nak mengadakan jamuan juga, mereka boleh melakukannya secara bungkus di pack awal. Apabila jemaah selesai solat, selesai sembahyang, mereka diberikan bungkusan tu satu seorang untuk dibawa balik. Terdahulu beliau menyampaikan dana tahunan kepada 49 pengurusan masjid dan surau di bawah Dun Pantai Damai. Setiap pengurusan masjid menerima dana bernilai RM8,000 manakala RM5,000 untuk surau. Dana yang disumbangkan itu adalah untuk memastikan jawatan kuasa pengurusan dapat meneruskan aktiviti tahunan mengimarahkan masjid dan surau. Berhubung keputusan kerajaan mengkaji semula gaji minimum seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam amanat khas sempena Hari Pekerja hari ini, ia disifatkan sebagai satu langkah tepat dalam menangani kenaikan kos hidup. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Ke Chiang yakin bahawa gaji minimum yang ditetapkan negara kini tidak lagi memadai. Bagaimanapun, Loh menyarankan agar kerajaan menurunkan kadar cukai pendapatan individu bagi mengurangkan beban golongan B40. Dia ambil pulang dia gaji. Dia boleh beli makan, ada lebih boleh pergi tengok wayang, ada lebih lagi beli kereta besar sikit, rumah baik sikit. Beliau ditemui media selepas meninjau projek baik pulih rumah Daif di Kampung Lidah Tanah Kuching. Dalam tinjauan tersebut, pihaknya telah membaik pulih rumah milik Bedah Sman 76 tahun yang mengalami kebocoran atap. Kerja baik pulih tersebut menelan kos RM10,000 dengan menggunakan dana projek kecil Loh Bandar MRP. Perkembangan berkaitan. Lebih setahun berhadapan dengan COVID-19, pelbagai cabaran dihadapi oleh para pekerja di Malaysia, khususnya di Sarawak. Berbanding tahun lepas, kebanyakan pekerja bekerja dari rumah demi mengekang penularan wabak ini. Bagaimanapun, pada tahun ini, para pekerja dibenarkan ke pejabat dan bekerja di lapangan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Beberapa pekerja yang dihubungi pemberita di Miri berkesempatan mengucapkan Hari Pekerja kepada pekerja di negara ini, terutama petugas barisan hadapan yang setia melaksanakan tugas dengan komited dalam memerangi COVID-19. Selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja-pekerja di Malaysia, terutama sekali kepada frontliner kita. Selamat Hari Pekerja, mereka lah yang bertungkus lumus dalam mengekang penularan COVID-19 ini. Selamat Hari Pekerja kepada seluruh rakyat Malaysia dan saya berharap kita dapat bersama-sama memerangi COVID-19 dan bekerja dengan selamat. Seperti tahun lepas, Hari Pekerja tahun ini masih tidak dapat disambut secara besar-besaran berikutan pandemik COVID-19. Susulan peningkatan kes COVID-19 di Miri baru-baru ini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPB Miri memperketatkan sekatan jalan raya SJR bagi kelima-lima daerah iaitu Miri, Subis, Marudi, Beluru dan Telang Usan. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Bertanggungjawab terhadap JPB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata tiada mana-mana akses boleh dilalui untuk masuk ke daerah lain tanpa melalui SJR.
Jelas Datuk Lee Kim Shin, kawalan kenderaan masuk dari daerah lain diperketatkan terutamanya yang mempunyai alasan menghadiri majlis pengebumian kerana sedia maklum kebanyakan kes meningkat melalui menghadiri upacara pengebumian. Beliau memaklumkan demikian dalam kenyataan medianya selepas mengadakan lawatan ke sekatan Jalan Raya Siwak iaitu terletak di sempadan Miri dan Sibuti dekat Kampung Siwak Jaya Miri. Menurut beliau, SJR Siwak telah berpindah ke lokasi baharu iaitu kawasan yang terletak betul-betul di sempadan Miri dan Sibuti bagi memastikan mana-mana kenderaan yang melalui SJR Siwak perlu menunjukkan permit polis. Datuk Lee Kim Shin turut berkata bahawa perubahan lokasi baharu adalah bertujuan memastikan sukatan jalan diadakan lebih ketat antara daerah tersebut. Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Daerah Serike menyumbang peralatan perubatan berjumlah RM76,000 kepada pihak Hospital Serike. Pengurusi PBSM Daerah Serike, Datuk Ding Kuong Hing berkata sumbangan itu bertujuan untuk memudahkan kerja pihak barisan hadapan di hospital tersebut. Datuk Ding Kuong Hing menjelaskan antara mesin peralatan yang disumbangkan adalah 2 unit patient monitor, 4 unit vital sign monitor, 6 unit infusion pump dan 6 unit syringe pump. Peralatan perubatan tersebut adalah bagi memantau tahap kesihatan dan keadaan pesakit COVID-19 di Hospital Serike. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong berkata demikian kepada media semasa menyerahkan peralatan perubatan di Hospital Serike baru-baru ini. Dedahnya jumlah pesakit di hospital terbabit kian bertambah sejak penularan pandemik COVID-19. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada para petugas barisan hadapan atas pengorbanan mereka bertungkus lumus dalam membendung penularan pandemik COVID-19. Dalam usaha mendepani COVID-19, pelbagai bantuan dan khidmat disediakan oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan Limbang bagi membantu golongan belia dan mereka yang memerlukan. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, golongan belia digalakkan untuk tampil di cawangan seberkas berdekatan sekiranya memerlukan perkhidmatan yang disediakan. Bolehlah menyatakan hasrat itu kepada seberkas cawangan ataupun ke pusat khidmat untuk kita bantu mereka melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan juga bidang pertanian. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Saberkas Prihatin di Masjid Baitul Iman Daerah Limbang. Dalam program tersebut, beliau turut menyampaikan bantuan berbentuk keperluan harian kepada 33 orang penerima. Dalam masa sama, beliau turut menasihati masyarakat di Limbang supaya terus mengamalkan prosedur operasi standard dalam usaha memutuskan penularan wabak COVID-19 terutama pada musim perayaan yang bakal menjelang tiba. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Abang Muasili, terima kasih. Perlis peruntuk dana bagi pembelian tablet untuk pengguna akses kandungan digital. Negeri itu juga mengaktifkan operasi Bantras Kaki Ponteng Puasa melalui Jabatan Agama Islam Perlis. Langsung kita bersama Ahmed Iqbal Arif Yaakob di Kangar untuk mengetahui butiran penuh. Silakan Iqbal. Terima kasih. Operasi bersepadu penguatkuasa Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS bersama Jabatan Kesihatan Negeri, Polis dan Majlis Perbandaran Kangar di 4 Permis mendapati masih ada penjual makanan tidak patuh arahan. Ini kerana keempat-empat permis terbabit didapati menjual makanan kepada orang Islam sebelum jam 2 petang seperti mana ditetapkan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasa JAIPS, Muhammad Hafizuddin Abirerah, operasi menumpu kepada premis dan individu yang bertanggungjawab membenarkan umat Islam negeri ini makan atau minum secara terbuka dalam tempoh puasa. Mana-mana Muslim yang makan, yang minum dan isap rokok di tempat awam terbuka dan kalau kita dapati ia bersalah, kita boleh kenakan hukuman kali pertama kesalahan RM3,000 dan juga kesalahan kali kedua maksimum RM5,000 lah. Itu di pihak Jabatan Agama lah. Beliau mengetuai operasi bersepadu membantras kaki ponteng puasa di sekitar Kangar, Sanglang dan Kuala Perlis.
Selain itu, premis yang diserbu turut dikenakan tindakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri atas kesalahan berkaitan kebersihan premis dan peraturan berkaitan penyediaan makanan bermasak. Selain turut dikenakan tindakan oleh Majlis Perbandaran Kangar. Menggalakkan mahasiswa hidup bermasyarakat, Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS mengambil inisiatif melaksanakan program Ihya Ramadan sebagai penghubung antara pelajar dan masyarakat. Memilih Masjid Al-Ikram Kampung Sena Guar Sanji, program berkenaan melibatkan penyertaan 123 pelajar KUIPS, terutamanya dalam kalangan mereka yang menetap di Perlis. Menurut pengarah program Iktikaf at Masjid Muhammad Syafitri Muhammad Nazir, pelaksanaan program memberi pengalaman bermakna kepada semua pelajar serta mampu membezakan kehidupan di kampus dengan kehidupan bersama masyarakat. Program kita pada hari ini di mana program Ihya Ramadan ni bukan sekadar program yang mesti diluluskan, yang program yang orang kata subjek MPU. Bahkan ia juga program yang orang kata kerjasama dengan pengurusan masjid dan jawatan kuasa kampung untuk menjadikan program inilah. Beliau menyatakan demikian selepas program Iktikaf at Masjid di Masjid Al-Ikram yang disempurnakan Adun Guar Sanji, Muhammad Rizwan Hashim. Bagi Muhammad Rizwan, usaha yang digerakkan pelajar KUIPS dilihat proaktif dalam mengajak masyarakat hadir ke masjid untuk bersama-sama mengimarahkan bulan Ramadan selain berkongsi ilmu bersama pelajar. Kalau boleh esok ni kita nak pelajar mahasiswa KUIP ini bukan sahaja ada ilmu di institusi mereka, tapi mereka curahkan ilmu tu dengan masyarakat. Dengan masyarakat maknanya mereka boleh isi program keagamaan, seminar-seminar dengan masyarakat kampung, insya-Allah. Itu pun mungkin antara salah satu matlamat diwujudkan KUIP lah. Bersempena program ini, pelbagai aktiviti dilaksana termasuklah Tadarus Al-Quran Perdana, Kuliah Duha, gotong royong memasak bubur lambuk dan juadah iftar serta penyampaian sumbangan kepada anak yatim. Kerajaan negeri memperuntukkan hampir RM200,000 bagi menyediakan tablet untuk kegunaan 4 buah perpustakaan cawangan dan 36 buah perpustakaan desa di Perlis. Setiap perpustakaan terbabit akan dibekalkan 5 unit tablet bagi kegunaan pengguna mengakses kandungan digital dan maklumat dalam talian. Exco Negeri Perlis Siti Berini Yahya berkata, perolehan kesemua tablet berkenaan susulan isu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang berlaku ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Ketika itu, pelbagai isu dibangkitkan terutamanya tiada peralatan, tiada capaian internet kurang memuaskan dan tiada kemudahan pencetak. Namun dengan solusi kini, masyarakat dapat menggunakan kemudahan berkenaan di perpustakaan berdekatan. Saya rasa Perlis Go Digital dengan kaedah kita bagi tablet ni boleh membawa kepada satu era yang lebih baik, di mana daripada situ juga dia akan menunjukkan kepada rakyat, kepada golongan di bawah, bahawa kerajaan negeri tidak ketinggalan dalam membantu apa jua bidang dalam bagi membangunkan rakyat, juga membantu anak-anak sekolah tak sama sekali bagi mendekati masa depan ataupun menuju masa depan yang lebih baik. Beliau ditemui RTM di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Sekian paparan berita dari Perlis. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penangguhan kenaikan tol lebuh raya termasuk 3 lagi lebuh raya yang diumumkan semalam. Bagi mereka, ia satu keputusan tepat ketika berdepan situasi mencabar akibat pandemik. Bagi kepentingan rakyat, satu keputusan yang baik kerana kekangan-kangan khususnya COVID-19 sekarang ni. Jadi bila diberi pengecualian, beri penangguhan macam ni, satu benda yang cukup baik bagi kebajikan rakyat negara ini. Kalau bolehnya tak usah naik lagi sampai 2-3 tahun lagi, bagi dia rakyat pun selesa hidup sikit, bawa naik lah nak bawa. Harapan apa tiba-tiba tunda tu macam mana?
Harapan kalau dapat tunda tu minta tunda bagi panjang masa sikit lah. Okey, dalam masa Covid ni terima kasihlah kerajaan kerana mengangguhkan tool ni lah, meringankan beban kami rakyat yang biasa ni, yang ada yang tak ada kerja apa semua ni kan. Terima kasih kepada kerajaan pusat lah, kerana tangguhkan tu. Harap tangguh lebih lama lah dengan lepas raya. So, harapan apa macam mana tangguh tu bang? Bagusnya mudahkan pengguna jimat. Okay, COVID ni lah. Semua orang kan terkesan dengan COVID. Kalau kata ni tangguh lagi bagus lah. Baiklah, sedikit perkembangan sukan. Jagoh perseorangan lelaki negara Lee Zijia antara pemain yang kembali menjalani latihan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara selepas ia sebelum ini ditutup susulan penularan COVID-19. Selain Zijia, bergu wanita muda negara yang meningkat naik, Politan Mtina, juga dilihat menyertai beberapa pemain lain dalam sesi latihan sejak Selasa lepas. Para pemain negara kembali menjalani latihan selepas lebih seminggu tidak berbuat demikian setelah 15 pemain pelapis di ABM didapati positif COVID-19 baru-baru ini. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wong Chung Han berkata, sesi kali ini hanya melibatkan pemain yang terlibat dengan kejohanan yang dijadual berlangsung dalam tempoh sebulan dari sekarang. Ini memang hari pertama selepas kita punya kuarantin. Jadi memang kita bermula dengan sesi yang lebih ringan sikit lah. Dan juga kebanyakan akan menjalankan sesi gym dulu sebelum kita semakin menambah berat sesi latihan kita lah. Ya. Chung Han turut menegaskan sesi latihan kali ini dijalankan mengikut prosedur operasi standard yang ketat, termasuk cuba mengehadkan jumlah pemain pada satu-satu masa seperti di gimnasium. 6 pemain di ABM disahkan positif COVID-19 pada 17 April lalu dan pada 23 April, 8 lagi pemain pelapis disahkan positif semasa ujian saringan pada 20 April. Manakala seorang lagi dikesan positif dalam saringan pada Sabtu lepas. Tidak lagi tertumpu di kawasan tinggi yang lain, Langkawi kini juga berjaya mewujudkan ladang strawberry sebagai tarikan baharunya. Bagaimanapun, bagi menikmati pemandangan itu, pengunjung perlu menaiki kereta kabel atau skycab menuju ke puncak Gunung Mat Cincang. Wartawan Muhammad Najib Masyur berpeluang menyaksikan tarikan produk pelancongan baharu itu di Langkawi. Ladang strawberry hasil kerjasama Panorama Langkawi Sdn Bhd bersama Lang Agro Sdn Bhd itu mula dibuka untuk kunjungan sejak 21 Mac lalu. Sebagai perintis, sejumlah 430 pokok strawberry ditanam di puncak Gunung Mat Cincang di ketinggian 713 meter dari paras laut. Kita bukanlah semata-mata fikirkan untuk penjualan kan soal, tetapi sebagai satu alternatif produk di mana kita tidak hanya bergantung pada penjualan tiket semata-mata. Dengan suhu antara 24 sehingga 26 darjah Celsius, tanaman hidroponik ini menjadi salah satu penanda aras baharu kemasukan pelancong ke Langkawi selepas teruk terjejas akibat pandemik COVID-19. Sebenarnya kat Malaysia ni banyak benda boleh buat. Cuma jangan dikatakan tidaklah, tak salah mencuba kan. Sebab kalau ikut Mat Cincang ni, kalau ikut ketinggian dia daripada segi cuaca dia lagi sesuai daripada Cameron Highland dan juga Genting Highland. Cuma kena buat percubaan yang sesuai mungkin dengan dia punya mekanisme ke, dia punya medium yang betul, platform yang betul, insya-Allah. Mula diusahakan sejak November 2020, benih yang diimport dari Sepanyol itu tidak hanya berupaya bertahan di tanah tinggi, sebaliknya juga mampu subur di tanah rendah dengan suhu yang bersesuaian. Sebenarnya kami tahu daripada social media Langkawi Skycap. Lepas tu kebetulan kami datang ke sini dan nampak tu signboard Mat Cincang Strawberry Farm tu. Memang tertarik, memang menarik sebab dekat Langkawi ni tak ada lagi strawberry farm. Dan Langkawi Skycap ni satu-satunya yang ada ladang strawberry.
First datang just nak enjoy dengan cable car sajalah dengan pemandangan kat sini. Tapi bila nampak dekat sini macam teruja jugalah sebab ni first time rasanya ada dekat Langkawi and bolehlah untuk attract customer pengunjung daripada luar untuk datang pula ke sini. Antara bagi saya ni adalah satu produk yang baru dan bagus. Berlatar belakangkan Laut Andaman dan gugusan pulau di sekelilingnya, ladang stroberi di puncak Gunung Mat Cincang ini tentunya menambah keterujaan setiap pengunjung yang hadir. Muhammad Najib Mazhur, Berita RTM. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dan seperti biasa, teruskan patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.